Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 3. Baik, untuk hari ini saya ingin ajar ataupun terangkan tentang unit 3, iaitu permainan serangan, jenis serangan, iaitu hoki. Jadi minggu lepas korang dah belajar tentang bola keranjang. So untuk minggu ni kita akan belajar tentang hoki. Okey, kita tengok kat skrin. Kita pergi kepada standard kandungan. Standard kandungan ni adalah apa yang kamu perlu tahu dan apa yang kamu perlu capai lah. Okey, yang pertama sekali 1.4 tu melakukan kamera asas hoki dengan lakuan yang betul. Jadi kamera asas ni saya akan ajar lepas ni. Maksudnya yang basic-basic lah tentang hoki, dan kamu akan belajar lagi dalam tingkatan 4 ataupun 5, saya tak pasti. Jadi yang untuk tingkatan 3 ni yang asas saja. Okey, yang kedua, poin 4 2.4 mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas hoki. 5.1 boleh mematuhi dan amalkan elemen pengurusan keselamatan. 5.4 membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Dan dari sekali 5.5 memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Jadi ini apa yang kamu perlu dapat ataupun apa yang kamu capai. Okay, next kita tengok pengenalan. Baik, permainan ini adalah satu permainan berpasukan yang boleh dimainkan di atas padang rumput, di padang tiruan dan juga di dalam dewan. Okey, so hoki ni ada 3 tempat lah dia boleh main. Ni kamu boleh tengok lah gambar-gambar tu. Yang pertama tu gambar dekat padang sekolah ke mana-mana padang. Kemudian yang kedua tu dekat padang tiruan. Okey, dekat stadium biasanya. Dan lain sekali dekat mana? Dekat dan dewan. Okey, dan dewan mungkin bukan mungkin, memang dia punya pasukan, ahli pasukan dia sedikit, sedikit. Dia tak ramai, tak macam yang padang punya, padang betul punya. Okey, dan ada satu lagi hoki, hoki ais. Jadi itu kita tak belajar lah. Hoki ais ni sebab negara kita mana ada ais kan. So tak ada lah. Okey, kita sambung terus. Tengok. Okey, pengenalan tu, setiap pasukan bermain dengan 11 pemain termasuk seorang penjaga gawang. Jadi satu pasukan tu ada 10 campur satu tu adalah penjaga gol lah atau penjaga gawang. Okey, ini adalah contoh padang dia. Kemudian ada 11 orang kalau kamu lihat kat sini. 11 orang player dan sini goli lah. Ni ada position dia ataupun posisi dia. Kamu harus tahulah. Dan sini kau lihat 10 yards jarak dia. Okey, bulat dia lah, bulat ni, saiz bulat ni. Kemudian sini ada 25 yard. Okey, dalam gambar ni dia pakai yard. So saya akan tunjukkan yang pakai meter punya. So ni adalah padang dia yang garisan dia ada 3 garisan, lepas tu ada 2 kotak D, dan panjang dia lebar dia 55 meter dan panjang dia 1.40 meter. Okey, kita terus lagi tentang pengenalan. Kemahiran hoki yang dipelajari dalam unit ini melibatkan kemahiran menghantar, menerima, menggelecek, menjaring dan menjaga gawang. Okey, ini adalah kemahiran, contoh-contoh gambar lah. Menggelecek, menjaring dan juga penjaga gol lah atau penjaga gawang. Okey, peralatan permainan hoki. Okey, yang pertama bola hoki lah. Okey, yang kedua gol, tiang gol. Yang ketiga tiang bendera dan kasut lah. Ni untuk player. Untuk penjaga gol lain. Okey, untuk penjaga gol, okey, dia ada helmet, lepas tu dia ada pelindung lengan dan siku, dia ada stick. Stick ni player lain pun ada stick juga. Okey, tapi stick dia lain. Kamu lihat stick dia memang lain. Kemudian dia ada pelindung tangan kanan, pengadang kerongkong. Okey, sini dia ada cover dekat sini. Kamu jangan main bola hoki tu memang amat berbahaya, laju, keras. Okey, kemudian seterusnya pelindung tangan kiri, pelindung tubuh,
pelindung. Okey, ni pelindung groin untuk lelaki di bahagian kemaluan lah, dan pelindung pelvic untuk perempuan. So ni untuk ni lah, untuk cover daripada kena bola kan. Okey, kemudian ada pelindung kaki dan juga kickers. Kickers ni macam kasut lah, tapi kasut dia special sikit untuk menjaga gol. Alright, kemahiran asas hoki. Jadi kita pergi kepada kemahiran asas hoki. Okay, yang pertama adalah menghantar. So kemahiran menghantar ni ada 3. A, menolak. B, memukul. C, mencedok. Jadi ni adalah gambar-gambar dia lah, dalam buku teks ada cara untuk menolak, untuk memukul dan mencedok. Okay, mencedok ni macam scoop Okey, kemahiran memukul dan mencedok digunakan untuk menghantar bola pada rakan yang berada jauh. Jadi untuk kita hantar bola tu kepada kawan kita yang jauh tu, kita kena pukul lah dengan kuat, bergantung pada jarak dan juga mencedok. Okey, kemahiran menolak pula digunakan untuk hantaran dekat atau rapat. Maksudnya kalau yang menolak ni just tolak sikit saja sebab rakan kita mungkin terlalu dekat so tak perlulah kita nak pukul kuat-kuat. Okey, kita tengok video tentang kemahiran menghantar. Okey, saksikan. Okey, ni teknik memukul kangkang kaki, pukul. Ni yang pertama. Ni slow motion tengok. Macam menebas Okey, ni teknik menolak pula. Tolak dia perlahan tak perlu kuat-kuat sangat. Tengok tangan dia, dia perlu jauhkan sikit antara tangan pertama tangan kedua tu, dia perlu jauh sikit untuk tolak perlahan Okay, ini mencedok scoop ataupun scoop tengok cara dia pegang stick. Dia perlu jarak juga dan dia kena ambil daya sikit lah untuk cedok. Okey, jadi itu adalah kemahiran asas menghantar bola. Okey, next kita sambung. Kemahiran asas hoki iaitu menerima. Okey, yang kedua menerima. Jadi menerima ni ada 2 saja, iaitu secara pepat dan yang kedua secara kilas. Jadi ini adalah gambar dia, cara pepat. Okey, kalau lihat kat sini, bila kita menerima bola tu sebenarnya dia datang dalam 2 keadaan lah, mungkin laju ataupun dia perlahan. Jadi kita just tahan saja. Kalau bola tu laju, kita just ambil terserap sikit bola tu menggunakan stick tu lah. Tak perlu kita nak tahan sambil terpukul ke apa. Sebab bola tu dia laju, jadi kita kena ada daya sikit supaya dia berhenti kat depan kita. Kalau dia datang laju, kamu tahan biasa, mungkin bola tu akan terbanting ke tempat lain kan. So kamu kena pandai lah. Okay, yang kedua secara kilas. Okay, beza dia antara secara pepat dan secara kilas ni, tengok kepala stick tu, dia tahan macam mana. Biasanya kalau yang secara pepat ni, bola yang datang tu di belah kanan kita. Kalau kamu seorang yang biasa menggunakan tangan kanan, bola tu akan datang belah kanan, kita just tahan saja. Tapi kalau bola tu tiba-tiba datang belah kiri, kamu terpaksa terbalikkan kepala stick tu, reverse kan. So kamu kena tahan. Okey, nanti saya tunjuk video macam mana cara dia untuk menahan ataupun menerima, menahan atau menerima bola. Okay, kemahiran ini bertujuan untuk mengawal bola yang dihantar oleh rakan. Jadi bola yang kita dapat tu, kita kena dapatkan bola tu dengan keadaan yang baik lah, jangan terlepas pada pihak lawan. Okay, kayu hoki perlu menyerap daya semasa bersentuhan dengan bola supaya bola berada dalam kawalan pemain. Itu yang saya maksudkan tadi. Bola tu laju ke atau perlahan ke, biasanya laju lah. Biasa bola laju, kamu kena serap daya bola tu supaya bola tu dia tak melilau ataupun terpelanting ke tempat lain lah, ataupun pergi ke tempat lawan. So bila kamu tahan tu, dia bola tu akan stay di depan kamu lah, ataupun di
di sebelah stick kamu tu. Okey, sekarang ni saya tunjukkan video video kemahiran menerima bola. Kita tengok stick dia, kamu tengok stick dia macam mana. Okey, ni kilas kan. Stick tu dia terbalik yang kepala dia. Dia gunakan yang flat. Okey. Alright. Jadi kalau kamu lihat, kepala stick tu ada dua belah belah yang melekuk dan belah yang flat. Jadi kalau kita nak tahan bola ke, nak terima bola ke, kita nak pukul, kita kena pukul bahagian yang flat tu jangan pukul menggunakan bahagian yang melengkung tu. Tu salah. Okey, jadi nak tahan bola pun, kalau bola tu datang ke belah kiri kita kena pusingkan kepala stick tu. So bahagian yang flat tu lah yang akan terima ataupun tahan bola. Okey. Kameran asal hoki lagi. Yang ketiga adalah menggelecek. Okey. Menggelecek longgar ada tiga ada tiga. Menggelecek longgar, menggelecek rapat, menggelecek India. Okey, apa tiga-tiga tu apa yang longgar, apa yang rapat, apa yang India tu. Jom kita tengok. Ni adalah gambar secara grafik tentang gelecek longgar. Kalau lihat kat sini, gelecek longgar ni bila kita nak menggelecek ataupun membawa bola tu antara stick dan juga bola tu, dia jarak dia ada jarak lah. Dia ada jarak. Bila kita bawa, jarak bola tu. Okey, kalau gelecek rapat pula, menggelecek rapat, bola tu rapat dengan permukaan stick tu. Dia tolak macam ni dia. Dia tak jarak jauh tak ada. Okey, dia rapat dengan bola. Nanti saya tunjuk video dia. Dan lagi sekali menggelecek India. Gelecek India ni macam kita menggelecek zigzag. Kita akan gunakan kepala stick tu, kita akan reverse, pusing kiri kanan, kiri kanan. Jadi kepala tu kita akan pusing-pusingkan kepala stick tu. So bola tu tak adalah kena pada kepala yang melengkung tu. Okey. Kemahiran menggelecek bola merupakan kemahiran mengawal bola semasa bergerak supaya bola berada dekat dengan kayu hoki. Itu yang dia kata bila kita nak menggelecek tu, kita kena tahu kawal bola supaya bola tu berada di depan stick kita. Maksudnya tak adalah terlepas pada pihak lawan. Kita terdapat 3 teknik menggelecek, iaitu gelecek longgar, gelecek rapat dan gelecek India, macam saya beritahu tadi. Kemahiran menggelecek longgar dilakukan dengan menolak bola yang berada di sebelah kanan ke hadapan sambil berlari pantas. Jadi bila kita tolak bola tu untuk yang menggelecek longgar ni, bola tu dia terketuk sikit, dia akan jauh sikit pada kepala stick tu lah, supaya dia macam bergerak laju sikit. So bola tu akan ada jarak lah dengan stick tu. Okey. Gelecek rapat pula digunakan untuk mengambil bola ketika pihak lawan berada hampir dengan pemain. Bola adalah rapat dengan kayu hoki. Ini dikatakan bola tu berdekatan atau rapat dengan kayu hoki. So kita just tolak macam seret saja bola tu. Okey. Dan lagi sekali gelecek India digunakan dengan bola ditolak kiri ke kanan dengan kayu hoki di hadapan pemain dengan cekap dan pantas. Jadi kita menggelecek lah maksud dia. Tolak kiri, tolak kan, sebab pihak lawan ada depan kita. So takkan kita nak terus ke depan kan, kita akan tolak ke sana, tolak untuk mengacah-ngacah jugalah pihak lawan. Okey, tapi kepala stick tu kena jaga, jangan bahagian melengkung tu kita kena kepada bola, tak boleh. So that's why lah kita kena reverse kan kepala stick tu, terbalik kan, dan kita tolak ke sini, tolak ke sana, zigzag lah. Okey, jom kita tengok video dia. Okay, lihat gelecek longgar, bola tu dengan kepala stick tu dia ada jarak. Jarak dia kira-kira dalam satu kaki macam tu lah. Pukul, jarak, pukul, jarak. Okay, ni mengejek rapat. Tengok bola dia rapat dengan stick, dia seret saja.
Okey, ni mengecek India. Itu yang saya kata tadi, zigzag. Kepala stick tu kamu kena reverse, zigzag, reverse. Macam tu Okey, slow motion, tengok kepala stick. Okey. Okey, jadi next kita tengok kamera asas okey lagi, iaitu menjaring. Yang keempat, okey, ada 3 teknik lah yang biasa lah, yang asas, iaitu memukul, menolak, mencedok. Dia sama juga macam menghantar, cuma bila menjaring ni dia ada agresif sikit, dia ada laju sikit, dia ada kuat sikit. Contoh kita nak pukul tu, kita kena pukul kuat lah, sekuat hati supaya bola kita masuk dalam gol Dan sama juga menolak, bila kita berada di depan gol, rapat dengan tiang gol ataupun dalam kotak D, kadang-kadang kita tak boleh nak pukul kuat-kuat kan. Mungkin dah keadaan ketika kita just tolak je, mungkin keadaan tu kita boleh menyebabkan gol lah. Dan lagi sekali mencedok. Jadi mencedok ni scoop, bila berada depan gol, mungkin kita mungkin dekat situasi tertentu lah, kita perlu scoop ataupun mencedok, kita cedok lah, tengok keadaan di depan gol. Alright, ni cara memukul dia sama jugalah dengan menghantar, cuma dia kuat sedikit dan kita kena menggelecek masa tu. Okey, sama juga mencedok pun sama juga. Okey, kamera menjaring ialah kamera yang dilakukan oleh pemain apabila berada di kawasan separa bulatan yang dikenali sebagai kawasan D. Okey, jadi lepas masuk kotak D ataupun kawasan D, masa itulah kita boleh menyerang ataupun menjaring. Okey, jaringan boleh dilakukan dengan memukul, menguis, menolak atau mencedok bola ke dalam gol. Tadi saya dah terangkan, kita boleh pukul sekuat hati ke, ataupun menolak, menguis ataupun mencedok terus masuk ke gol. Jadi sekarang kita tengok video kamera menjaring. Tengok dia pukul sekuat hati dalam petak D. Ni petak D tu, petak D ni dia menolak, masuk je kotak D terus menolak, tolak. Okay, yang ni dia lebih kurang pada memukul saja, banyak memukul lah ataupun menolak. Ni squeeze. Okay, dapat bola, tahan. Okay, ditahan terus pukul. Cara pukul pun dia macam ni dia macam sikit ketuk je. Dia tahan bola, lepas tu dia ketuk saja. Dia ketuk, bola tu macam terpelanting naik ke atas. Ok, ni contoh lah, contoh perlawanan Malaysia lawan, tak pasti mana. Tengok cara menjaringkan gol. Just tolak saja
Okey, jadi itu adalah cara untuk menjaringkan gol lah. Alright, kita sambung balik. Okey, seterusnya kita pergi ke penjaga gawang ataupun penjaga gol. Okey, apabila berada di kawasan separa bulatan atau kawasan D, penjaga gawang memastikan bola tak lepas masuk ke dalam gol. Ini kamu tahulah apa tugas penjaga gol ni kan. Okey, yang kedua, menggunakan kayu hoki, tangan, kaki, kickers, pelindung kaki untuk menahan atau menepis bola daripada masuk gol. Boleh mengelunsur, boleh merebahkan badan atau menggunakan pelindung kaki atau kickers untuk menahan ataupun menendang bola. Okey, jadi kalau lihat ke situ, penjaga gol ni dia buatlah apa cara sekalipun janji bola tak masuk dalam gol. Okey, dia boleh guna tangan, dia boleh guna stick, dia boleh guna rebahkan badan dia kalau bola leret. Dia boleh guna kaki, macam-macam, apa cara sekalipun lah, janji bola tak masuk dalam gol. Okey, ini adalah gambar tentang cara-cara untuk menjaga gol lah. Okey, menepis dengan kayu hoki. Jadi kalau bola tu datang, kalau boleh lah dia akan tepis menggunakan kayu hoki lah. Kalau mungkin bola tu dia tak capai menggunakan tangan ke, mungkin jadi bola tu dia jauh sedikit kan. So apa yang boleh dibuat, just angkat kayu hoki. Kalau boleh tahan je lah. Okey, kalau boleh tahan. Okay, merebahkan badan ni kalau bola leret lah. Kalau ada keperluan bola leret tu mungkin laju ke, ataupun bola leret tu macam kita dah tak boleh nak buat apa kan. So bola tu kat bawah, so kita bukan boleh kita rebahkan badan kita. Okey, kedudukan bersedia ni standby lah. Bila ni biasa keadaan penalti, pukulan percuma. Dan yang seterusnya menepis dengan kaki. Okey, ni biasanya bola leret ke ataupun bola bawah lutut, dan menepis menggunakan tangan lah. Menggunakan yang sarung tangan dia tu, kita boleh tepis. Okey, video penjaga gawang, kita tengok video dia. Okay, dalam video ni dia banyaklah teknik menepis dengan tangan, kaki, rebah badan semua ada. Okey, jadi itu adalah cara penjaga gol untuk mengawal gol lah, supaya bola tak masuk dalam gol. Okey, jadi itu saja tentang permainan kategori serangan, iaitu hoki. Jadi apa yang kita belajar ni adalah basic-basic asas menghantar, menerima atau menahan bola, lepas tu menggelecek, kemudian menjaring, dan dari sekali menjaga gol. Jadi itu saja daripada saya. Kita bertemu lagi di minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.